A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah malam ini kita sambung tadabbur surah Hud. Ayat yang ke-7. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat berapa? 5 ke? 5 dan 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang kelima. Ala innahum yasnuna sudurahum liyastakhfu minhu. Ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa innahu alimun bidhati sudur. Maksudnya, ingatlah sesungguhnya ketika mereka menundukkan belakang mereka supaya mereka dapat bersembunyi daripada Allah. Ingatlah ketika mereka menutupi pakaian mereka, menutupi mereka dengan pakaian-pakaian. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyi dan mereka jelaskan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang di dalam dada. Pengajarannya, pertama, kejahilan orang-orang musyrikin Mekah dan kesesatan mereka yang nyata ialah mereka tidak kenal Tuhan yang sebenar. Sehingga mereka menyangka Allah tidak mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Yang kedua, apa yang disembunyikan oleh manusia dan dizahirkan bagi Allah adalah sama. Bagi Allah adalah sama. Kerana Allah mengetahui
apa yang dalam setiap hati manusia, sama ada yang telah berlaku atau sedang berlaku atau belum berlaku. Ayat seterusnya, ayat ke-6. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Maksudnya, dan tidak ada apa-apa yang melata di atas muka bumi melainkan ke atas Allah rezekinya. Dan dia mengetahui di mana tempat tinggal di mana tempat tinggalnya dan di mana tempat matinya. Semuanya dalam kitab yang jelas. Pengajarannya pertama, setiap manusia telah dibahagi dan ditetapkan rezeki masing-masing. Dan dia tidak akan mati sehingga dia menyelesaikan semua rezekinya. Yang kedua, wajib ke atas setiap manusia berusaha untuk mendapat rezeki. Tetapi manusia mendapat rezeki bukan kerana usahanya. Sebaliknya, kerana ia telah ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga, ada rezeki yang diperolehi dengan usaha dan ada rezeki yang diperolehi tanpa usaha. Seperti rezeki harta daripada bapa yang meninggal. Yang keempat, antara cara untuk mendapat rezeki dengan mudah ialah perbanyakkan istighfar
bertakwa kepada Allah, menginfakkan hartanya dan menyambung silaturrahim. Yang kelima, sesiapa yang tidak sesiapa yang dengki terhadap rezeki yang diberi kepada orang lain, dia sebenarnya tidak redha dengan ketetapan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Okey, kita sambung ayat seterusnya. Ayat yang ke-7. Setelah ayat yang lepas, Allah menceritakan tentang Al-Quran. Kemudian intipati Al-Quran iaitu agar manusia menyembah Allah dan tidak mensekutukannya. Dan juga Allah juga menceritakan di awal surah Hud, antara perkara penting dilakukan sebelum beribadat kepada Allah ialah apa dia? Bertobat, istighfar dan bertobat kepada Allah. Kemudian Allah cerita juga tentang rezeki. Bahawa rezeki itu telah ditetapkan. Bahkan tidak ada satu pun makhluk yang hidup di atas muka bumi melainkan telah dijamin rezekinya. Maka ayat hari ini Allah nak beritahu kebesaran Allah. Allah, antara bukti Allah boleh menjamin rezeki setiap makhluk yang hidup di atas muka bumi, sama ada manusia ataupun jin ataupun haiwan. Antara buktinya ialah ayat seterusnya, iaitu Allah boleh mencipta langit dan bumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi, dan dialah allazi yang khalaqa, telah mencipta, as-samawati, langit-langit, wal ard, dan bumi. Biasa dalam Al-Quran, bila Allah sebut ciptaan langit dan bumi, Allah sebut terlebih dahulu ciptaan langit. Baru Allah sebut ciptaan bumi. Tapi sebenarnya yang mana dahulu Allah cipta, langit ataupun bumi? Bumi. Kalau Allah cipta bumi dahulu, kenapa? Biasanya ayat Allah dahulukan ciptaan langit. Ada dalil tak Allah cipta bumi dahulu sebelum cipta langit? Ada dalil? Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 29. Okey. Cuba kita tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwa, dia, allazi, yang khalaqa, telah menciptakan lakum,
bagi kamu ataupun untuk kamu ma fil ardi, apa yang di bumi, jami'an, kesemuanya. Ayat ini kata ulama, Allah mencipta semua yang di bumi untuk siapa? Laku. Untuk kamu. Jadi kata ulama, tidak ada sebab manusia perlu risau pasal rezeki. Sebab Allah cipta semua yang di bumi untuk kita. Jadi satu benda yang pelik. Bila seorang bapa yang kaya beritahu pada anaknya, saya buat 5 buah rumah untuk kamu dan saya beli 10 ekar tanah untuk kamu. Tapi anak tu masih risau. Cukup tak rezekinya? Begitulah analogi. Jadi Allah kata dia telah menciptakan untuk kita semua yang di bumi. Tiba-tiba masih ada manusia yang takut tak cukup makan. Okey. Kemudian, semua. Allah mencipta untuk kamu apa saja di bumi. Bila apa saja di bumi, termasuk tak bumi. Di sini Allah kata mencipta apa yang di bumi. Tapi termasuk tak mencipta bumi? Termasuk. Mana tu? Bila apa di bumi, termasuklah bumi. Kalau tak ada bumi, macam mana nak mencipta apa yang di bumi? Okey, summa kemudian. Summa ni menunjukkan apa? Li tartib wa ta'qib. Li tartib mana untuk susunan. Bila sebut summa, apa yang Allah cipta selepas ayat summa ialah ikut tertib. Iaitu Allah cipta bumi dahulu, kemudian barulah cipta apa yang selepas itu. Itu makna summa. Setelah Allah menciptakan untuk kita apa saja di bumi, kemudian istawa Allah. Apa makna istawa? Di sini istawa makna dia menuju. Sebab istawa ni ada 3 makna. Istawa kalau ila, makna dia menuju. Kalau istawa ala, makna dia bersemayam. Kalau istawa tidak ada apa-apa, selepas istawa tidak ada huruf. Ila pun tak ada, ala pun tak ada. Makna dia sama. Kan dia diguna dalam bahasa Melayu kan? Khattu istiwa. Sama kan? Garisan. Okey, semua istawa. Kemudian setelah Allah cipta apa saja di bumi, taruh masuk bumi. Kemudian selepas itu, Allah menuju ke langit. Fasawwahunna, lalu Allah melengkapkan ciptaan langit sab'a samawat. 7 langit. Jadi ayat ini sebagai dalil bahawa Allah mencipta bumi dahulu, kemudian langit. Okey, kalau Allah cipta bumi dahulu, kenapa banyak ayat Allah sebut langit dahulu? Pertama, sebab antara langit dengan bumi, langit lagi menunjukkan kehebatan dan kebesaran Allah. Sebab dia tinggi, 7 lapis, luas dan tanpa tiang. Bumi berapa lapis? 7 lapis juga. Tapi biasa yang Allah sebut dalam bentuk jama' ialah langit. Bumi Allah sebut dalam bentuk mufrad. Kalau dia jamak dia macam ni. Al-araduna. Al-araduna. Ini dalam bentuk jamak. Plural. Sebab bumi juga 7 lapis. Tapi biasa Allah sebut langit dalam bentuk banyak. Tapi bumi Allah sebut dalam bentuk satu. Apa sebab?
Kata ulama, sebab langit ni Allah sebut 7, sab'a allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Langit ini ada 7 lapis dan setiap lapis ada ruang dia. Ada ruang, ini ruang dia antara setiap lapis. Kemudian lapis kedua, kemudian ada ruang. Kemudian lapis ketiga dan seterusnya. Bahkan bukan setakat ada ruang, tapi ada pintu. Kan ketika Nabi Isra dan Mi'raj, setiap kali Nabi nak naik dari langit ke langit, terpaksa minta izin sehingga dibuka pintu. Okey, tapi bumi, lapis bumi tidak ada ruang. Dia 7 lapis. 7 lapis, tidak ada ruang. Jadi bila tidak ada ruang, seolah dia macam satu. Maka sebab itu Allah sebut dalam bentuk mufrad. Dan juga menunjukkan Allah mendahulukan sebutan langit walaupun disebut dicipta bumi dahulu. Kata ahli tafsir sebab kemuliaan. Kemuliaan apa dia? Langit adalah tempat satu. Di atas langit itu ada arasy. Kemudian yang kedua, tempat turunnya wahyu Al-Quran, dan juga tempat tinggal para malaikat yang semua makhluk Allah yang suci dan tidak pernah derhaka. Okey. Dia yang telah mencipta langit-langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 masa ke hari? Masa. Ayam apa makna dia? Ayam hari ke masa? Masa dalam bahasa Arab apa dia? As-sa'a. Dia masa dalam bahasa Arab dan jadi bahasa Melayu. Waktu. Waktu salat. Ini bahasa Arab. Waktun. Kalau jamak dia awqatus salat. Ataupun satu lagi zaman. Zamanun. Pun dah jadi bahasa Melayu. Zaman sekarang. Akhir zaman. Kalau jamak azmanun. Saat tu boleh jadi mana dia kiamat, boleh jadi mana dia satu detik. Satu detik. Tapi sekarang Allah guna perkataan apa ni? Ayam. Ayam ni jamak kepada yaum. Maliki. Kalau satu yaumun, yaumul ahad, yaumul isnain. Tapi kalau banyak hari, ayam. Okey? Jadi Allah guna perkataan ayam ke guna perkataan awqat ataupun azman? Ayam. Kalau Allah guna perkataan ayam, nak terjemah apa? Harilah. Harilah. Kenapa nak tukar kepada masa? Okey. Satu. Yang kedua, bila Allah turun Al-Quran kepada bangsa Arab, maka Allah turun dalam bahasa yang mereka faham. Kalau sebut 6 hari dengan 6 masa, yang mana mereka faham? 6 hari lah. 6 masa akan timbul persoalan. Masa apa ni? Musim panas ke musim sejuk kan? Jadi terjemah yang tepat 6 hari. Bermula hari apa ni? Hari Jumaat. Berakhir Ustaz, saya tak tahu. Masa tu saya tak ada. Bermula hari Ahad, berakhir hari Jumaat. Dan hari Sabtu, hari Sabtu
orang Yahudi mendakwa Allah berehat. Sebab apa? Allah penat buat kerja ni, langit bumi 6 hari. Dia ingat Tuhan tu macam dia. Okey, persoalan. Allah boleh tak nak cipta 7 lapis langit, 7 lapis bumi? Kun fayakun. Boleh? Boleh je. Kenapa Allah buat 6 hari? Mungkin orang guna hujah. Tengok Allah tak hebat sangat pun. Nak cipta langit pun ambil masa 6 hari. Macam mana nak jawab? Ha? Itu jawapan nak bergaduh tu. Ha? Macam mana nak jawapan dia? Kenapa sampai perlu 6 hari? Jawapan dia, Allah boleh je cipta kun fayakun. Tapi bila Allah cipta sesuatu yang boleh dicipta dengan kun fayakun, pasti ada hikmahnya. Kata ahli tafsir, Allah nak mengajar manusia, nak buat sesuatu mesti ada perancangan dan mesti ada masa dia. Satu proses pengajaran. Nak buat apa-apa, mesti ada perancangan, mesti ada masa. Jangan hentam je. Nak buat apa, terus buat. Tanpa merancang dan tanpa masanya. Dan ayat lain banyak yang Allah menunjukkan bahawa Allah boleh je jadikan sesuatu kun fayakun. Contoh. Apa dia? Sekelip mata boleh bertukar dalam Al-Quran. Allah kata kepada Bani Israel, kunu kiradatan khasiin. Jadilah kamu kera daripada orang bertukar menjadi kera. Berapa saat? Berapa minit? Serta-merta. Allah jadikan api yang panas tiba-tiba sejuk. Berapa saat? Allah tukarkan tongkat Nabi Musa menjadi ular. Berapa saat? Dan ada singgasana Balqis dibawa oleh siapa? Singgasana Balqis ni daripada mana? Sabak kat mana? Kemudian bawa ke mana? Ini Yaman kan? Sabak. Bawa ke mana? Betul ada kat mana? Palestin. Sini kan? Palestin. Ni jarak ni lebih kurang 2,000 ataupun hampir 3,000 km. Tapi yang bawa singgasana ni berapa masa dia ambil untuk sampai daripada Sabak Yaman ke Palestin? Masa sebelum berapa saat? Dan siapa yang bawa tu? Orang yang ada ilmu. Tapi sebenarnya yang bawanya dengan izin Allah lah, kan? Ini baru kat dunia. Baru kat dunia, tak sampai sebelum mata berkelip. Tak sebelum 1 saat. Cuba bayangkan kalau di akhirat besok kita nak pergi tingkat 1 syurga, nak ziarah sahabat kita yang di tingkat 100. Perlu berapa saat? Yalah, kalau kat dunia sebelum mata berkelip, di akhirat lagi laju. Okey. Jadi Allah kata, Allah cipta langit dan bumi semua sekali ini 6 hari. Sebagai apa? Sebagai pengajaran untuk melakukan sesuatu perlu ada perancangan dan masa. Okey, kemudian wakana, dan adalah arsyuhu, arasnya. Aras ni apa mana? Tahta ataupun singgasana. Yang Balqis pun wakana arsyuhu azimun. Jadi aras ni ialah singgasana.
arasnya, iaitu aras Allah. Berapa besar ni aras Allah? Nabi sebut dalam satu hadis, aras Allah ni kalau dicampak di bumi, beza dia aras dia, kalau di bumi dicampak di atas aras, seumpama apa? Tengah padang pasir dicampak gelang cincin daripada besi yang kecil. Inilah bumi, yang ni arash, yang kursi. Maknanya bila arash ni terlalu besar, seumpama bila dibanding dengan bumi, kita campak cincin yang daripada besi di tengah padang pasir. Cincin yang kecil itulah bumi, dan bumi itulah yang arash, terlalu besar. Jadi adalah arashnya di atas air. Jadi yang mana dulu ni? Kalau ikut susunan ayat ni, Allah cipta langit bumi dulu, baru Allah cipta arash, ataupun sebelum Allah cipta langit dan bumi, arash sudah ada? Arash sudah ada. Mana tu? Kana. Kalau kita belajar bahasa Arab, kana bermakna adalah. Ketika Allah mencipta langit dan bumi dalam masa 6 hari, adalah arash telah ada. Di mana? Di atas air. Air pula atas apa? Air atas apa? Bumi tak ada lagi. Tak diberitahu. Jadi kewajipan kita ialah hanya wajib beriman apa yang Allah beritahu, dan tak perlu bertanya apa yang Allah tak beritahu. Jangan tanya, air kat mana ni? Macam mana arash duduk atas air kan? Tak tenggelam ke? Itu soalan yang panggil apa? Sebab itulah bila Imam Malik rahimahullah ditanya tentang istiwa, istawa alal arsh, Allah bersemayam di atas arash. Maka ada seorang bertanya kepada Imam Malik, bagaimana Allah beristiwa? Maka jawapan Imam Malik, istiwa adalah maklum. Kemudian wal kaifiyah majhul. Kemudian yang ketiga, al-imanu bihi wajib. Yang keempat, was-su'alu anhu bid'ah. Oh, hafal bid'ah je. Punyalah panjang ni dia hafal yang hujung je. Okey, kata Imam Malik bila ditanya bagaimana Allah beristiwa, maka jawapan Imam Malik rahimahullah. Imam Malik ni siapa? Guru Imam Syafi'i, dan dia juga pengasas mazhab Maliki, ulama yang terkenal. Bila ditanya bagaimana Allah bersemayam ataupun beristiwa, jawapannya istiwa adalah maklum. Makna istiwa maklum. Dari segi bahasa orang tahu. Tapi wal kaifiyah, cara bagaimana Allah bersemayam, majhul, tak tahu. Faham? Jangan bayangkan Allah bersemayam sama dengan manusia. Tak, majhul, tak tahu. Sebab kita zat Allah pun tak tahu, macam mana kita nak tahu Allah, cara Allah bersemayam. Kemudian beriman dengannya, beriman dengan Allah beristiwa di atas aras, hukumnya adalah wajib. Jangan ubah, jangan takwil. Kemudian was-su'alu anhu,
soalan tentang bagaimana Allah beristiwa adalah bid'ah. Apa makna bid'ah? Bid'ah ni benda baru. Zaman Nabi tak pernah pun sahabat bertanya bagaimana Allah beristiwa. Sebab apa? Sahabat tak pernah bertanya. Bukan benda tak penting. Sahabat, termasuklah orang musyrikin, dia tahu soalan tu tak perlu ditanya sebab zat Allah pun tak tahu. Dan bukan urusan makhluk, bukan urusan hamba. Okey. Jadi soal bid'ah, kadang-kadang kita ingat bid'ah ni ialah amalan saja, ibadat saja. Tapi rupanya bertanya soalan yang tak pernah ditanya zaman Nabi pun bid'ah. Okey. Selesai masalah. Tapi kalau kita tukar pula makna istiwa, dah. Kita tak beriman dengan perkataan yang Allah sebut. Allah sendiri sebut. Jangan ubah. Nanti orang kata, oh ni dah akidah Allah bertempat. Tak. Kita tak pernah kata Allah bertempat. Kita hanya mengatakan apa yang Allah kata. Tidak lebih daripada itu. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak menyerupai sesuatu pun. Manusia bertempat. Allah tidak perlukan tempat. Tengok. Sebelum Allah cipta langit dan bumi, arasy Allah di mana? Atas saya. Tapi bila Allah cipta langit dan bumi, arasy Allah di mana? Atas langit. Itu bukan menunjukkan Allah memerlukan tempat, tapi menunjukkan apa? Kehebatan Allah. Allah boleh duduk di mana-mana dan Allah tak perlukan tempat. Okey. Ada juga soalan nakal. Nakal dan bodoh lah. Dia kata kalau kita kata Allah di atas arasy. Sebenarnya bukan kita kata, Allah yang kata. Saya pun tak faham apa ni. Kenapa jenis degil lah. Yang kata semastawa alal arsh. Ini ayat Quran ni. Allah kata kemudian istawa, dia beristiwa atas. Siapa yang cakap ni? Allah. Bila kita terjemah ayat ni, Allah istiwa di atas arasy. Dia kata kita kata. Padahal kita terjemah apa yang Allah kata. Itu pun dah tak betul dah. Dia nak beritahu apa dia? Dia kata kalau kita kata Allah beristiwa, kita seolah mengatakan Allah sama dengan manusia. Maka untuk mengelak daripada syubhat tu, dia pun tukar makna istiwa. Faham tak? Siapa suruh kamu buat andaian Allah istiwa sama dengan manusia? Itu kepala kamu yang tak betul. Okey, Allah beristiwa di atas arasy. Dia pun buat soalan. Dia kata, okey, siapa yang kata Allah beristiwa di atas arasy? Sebelum Allah cipta arasy, Allah duduk kat mana? Tengok ada soalan. Allah duduk kat mana? Betul tak? Soalan logik ke soalan? Perlu tak kita tahu Allah sebelum ada arasy Allah duduk kat mana? Perlu tak? Urusan kita ke? Tak. Dan kalau kita tak tahu, berdosa ke tak? Yang berdosa apa dia? Bila Allah sebut istiwa, kamu tukar pula, itu berdosa. Sebab dia tukar apa perkataan ni? Kalau Allah nak istawa bermakna istaula, dengar baik-baik. Kalau Allah nak istawa makna istaula, apa yang perlu Allah buat? Tambah lam je. Istaula. Kan? Allah tak tahu beza ke antara perkataan istawa dengan istaula? Allah tak tahu beza ke? Allah sebut istawa, kita kata, oh sebenarnya Allah nak makna dia istaula. Mana kamu tahu? Siapa bagi tahu kamu Allah sebut istawa tapi maksudnya ialah Allah nak istaula? Siapa bagi tahu kamu? Nabi tak pernah bagi tahu pun. Faham tak?
Satu. Yang kedua, bila kamu tukar makna istawa kepada istawalah, seolah kamu lebih tahu daripada Tuhan. Betul tak? Kamu lebih tahu daripada Tuhan. Tuhan cakap lain, kamu cakap lain. Macam saya kata, saya ada kereta Proton. Ustaz, saya tahu Proton tu maknanya Mazda. Kamu lebih tahu pasal kereta aku. Faham tak? Kalau aku nak Mazda, aku nak bagi tahu Mazda, aku gunalah perkataan Mazda. Betul tak? Logik lah. Kalau Allah nak daripada makna istaulah, daripada awal lagi, Allah guna istaulah. Taklah perlu sampai kamu pening-pening tukar. Boleh faham? Jadi siapa yang bersalah? Yang tukar makna istawa ataupun yang terjemah istawa bermakna bersemayam? Siapa yang bersalah? Tapi dia kata kita yang salah. Pelik tapi benar. Kita bagi tahu Allah sebagaimana apa yang Allah cakap, tetapi bersemayam Allah tidak sama dengan makhluk. Yang tu yang Imam Malik kata beriman dengan ayat ini adalah wajib. Jangan tukar-tukar. Okey. Liyabluwakum. Sekarang Allah begitu faedah. Apa faedah Allah cipta langit 7 lapis, bumi 7 lapis, semua yang di langit di bumi? Apa faedah semua tu? Saja-saja Allah nak tunjuk dia hebat ataupun ada sebab? Apa faedah? Mana tahu? Mana tahu, belum belajar lagi. Pandai-pandai je. Okey, jawapannya kebetulan betul lah. Li ni makna untuk. Bila sebut li ni, Allah nak beritahu sebab aku cipta 7 lapis langit, 7 lapis bumi, sebabnya ialah untuk Dia, iaitu Allah, menguji kamu. Menguji kamu apa? Allah nak tengok apa daripada ujian. Kalau SPM nak tengok siapa yang dapat 9A, kan? Ya Allah nak tengok ialah ayyukum, siapa di antara kamu ahsan, paling baik amalan. Allah tak kata aku nak uji kamu tengok siapa paling banyak zikir, siapa paling yang ribu-ribu. Tak. Paling banyak, paling baik amalan. Apa makna paling baik? Cuba bawa ni kata-kata Fudail bin Iyad yang last lah. Satu lagi. Okey. Qala Allah Ta'ala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat ni banyak, bukan dalam surah Hud saja, tapi juga dalam surah Al-Mulk. Lagi? Surah Al-Kahfi. Kan? Tak perasan dalam surah Al-Kahfi. Ayat 8 dah. Okey. Untuk dia menguji kamu, ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalan? Qala Al-Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni ulama tabi'in yang asalnya adalah perompak. Tapi dia dengar ayat Quran, tersentuh, dia bertaubat dan dia belajar, dia jadi ulama. Kalau ikut Fudail ni, dia terlalu jahat sehingga raja masa zaman Abbasiyah, mana-mana anak yang menangis, mak nak bagi anak tidur, dia cakap apa? Tidur, Fudail ada kat luar. Terus tidur budak. Sebab segala maksiat, segala kejahatan dia buat. Bahkan dia selalu mengancam keselamatan negara ketika itu. Tak ada maksiat, melainkan dia buat. Tapi bila dia bertobat, dia jadi ulama besar. Itu sebenar
asas bertaubat tu. Bila bertaubat, dia patah balik. Dan bukan setakat patah balik, dia jadi jauh lebih baik daripada yang asal. Tapi kita dengar ramai orang bertaubat kan. Tak ada lagi yang jadi ulama besar, ada tak? Yang dulu puan-puan besar, bila taubat, ulama besar. Ada? Tak tahu, saya tak pernah dengar. Okey. Kata Al-Fudail bin Iyad, dia terjemah ayyukum ahsanu amala, yang paling baik amalan. Apa dia? Akhlasuhu wa aswabuhu. Ikhlas lah, tapi kalau ikhlas, paling ikhlas. Allah nak tengok apa? Antara siapa yang solat, siapa yang beribadat, siapa yang paling ikhlas. Maknanya yang tak solat, Allah nak tengok tak? Tak termasuk dalam ujian dah. Yang termasuk dalam ujian, sama-sama solat, sama-sama ikhlas. Kadang-kadang ikhlas tapi bercampur dengan riak. Kadang-kadang hari ni ikhlas, besok tak. Ni, yang datang kelas ni, Allah sedang uji kita tak? Apa yang Allah sedang uji kita sekarang? Siapa paling ikhlas datang ni? Adakah betul-betul kerana Allah 100% ataupun 50% kerana Allah, 50% kerana kawan ajak? Ataupun 30% kawan ajak, 20% pasal makan? Patutlah bahaya ni kalau selalu buat makan kan. Kan? Bahaya kan? Bila sekali tak ada makan, dia rasa frust. Zaman Nabi ada tak makan? Bila ada kuliah dia, ada tak makan zaman Nabi? Tak ada. Bukan budaya. Bukan budaya. Waktu kesan tak baik, bila tak ada makan, ada tanda-tanda surut ke kan? Sama juga di masjid. Biasa bila masjid tu ramai jemaah? Malam? Sebab apa malam Jumaat ramai? Sebab baca Yasin ke sebab ada makan selepas tu? Nak tahu, cuba test baca Yasin tanpa makan. Kan? Jadi paling ikhlas. Yang kedua, aswabuhu, daripada sawab. Betul. Kalau as-sawab betul, kalau aswab paling betul. Apa makna paling betul? Dihuraikan lagi. Paling ikhlas ataupun khalis ialah an yakuna lillah. 100% kerana Allah. Ini susah ni. Kadang-kadang kita, contohlah kita berdakwah. Adakah betul-betul kerana Allah? Tengok. Tiba-tiba orang tu pergi berdakwah mendukung kita. Dan orang tu berubah sebab orang lain. Apa perasaan kita? Potong terik ya. Tak ikhlas. Kalau kita ikhlas, kita kata apa? Alhamdulillah, ikhlas. Kita buat kebaikan, orang tak puji. Orang lain, kita dah buat setahun, orang tak puji. Kawan tu baru seminggu, puji macam-macam je. Apa perasaan kita? Ini silap orang ni, silap nama lah. Jadi kita tak ikhlas. Dan ikhlas juga ialah kita semakin nak sembunyikan amalan kita, bukan semakin nak wairalkan. Ini akhlasuhu. Yang sawab pula an yakuna ala sunnah. Jadi Allah nak menguji paling baik amalan apa dia? Satu, paling ikhlas kerana Allah. Tidak ada unsur riak, nak menunjuk ataupun buat kerana musim dan sebagainya. Yang kedua, Allah nak tengok yang mana amalan paling menepati sunnah Nabi. Yang tak ikut sunnah Nabi dah terkeluar dah. Ini yang ikut sunnah Nabi, kadang-kadang dia ikut separuh. Kadang-kadang ikut penuh. Kadang-kadang separuh sunnah Nabi, separuh campur nasi kerabu. Allah nak tengok.
Wahuma, dua ni, kata Al-Fudail bin Iyad, dua ni iaitu ikhlas kerana Allah dan menepati sunnah adalah aslani, dua asas yang sangat besar dalam agama. Ahaduhuma, salah satunya, alla na'budu illallah, bahawa kita tidak sembah melainkan Allah sahaja. Yang kedua, alla na'budahu, kita tidak sembah Allah melainkan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, bukannya direka-reka. Dua asas yang paling penting. La na'buduhu, kita tidak sembah dengan ibadat mubtadi'ah. Kita tidak sembah dengan ibadat yang direka cipta, yang bukan daripada Nabi. Wa hadzal aslani, dan dua asas ini adalah tahqiq, sebagai melaksanakan syahadah la ilaha illallah, itu ikhlas kerana Allah. Syahadah kedua apa dah? Wa anna Muhammadar, betul tak? Ramai orang kata wa anna Muhammadar Rasulullah, tapi amalan dia tak sama dengan Nabi. Dua syahadah ni kena pastikan. Satu, ikhlas kerana Allah. Yang kedua, amalan selari dengan sunnah. Okey. Kalau kita solat kan, kita solat subuh, Allah nak test paling ikhlas, buat kerana Allah ataupun kerana terpaksa. Yang kedua, paling menepati sunnah. Kalau lelaki, Allah nak tengok solat di rumah ke solat di masjid. Kan? Betul tak? Kalau ikut paling menepati sunnah apa dia? Solat di masjid. Okey, cuba tengok surah ni, surah Al-Kahfi. Okey, kalau ayat tadi Allah kata Allah cipta langit dan bumi, apa tujuan? Untuk menguji. Langit dicipta, hujan, mataharinya, dan bumi dicipta, tumbuh-tumbuhan, haiwannya, untuk uji kita je. Sama juga surah Al-Kahfi, Allah kata inna, cuba terjemah, sesungguhnya kami ja'alna, kami telah jadikan ma'alal ardi, apa yang di atas bumi, zina, perhiasan, laha, baginya, bagi apa? Bagi bumi. Ha ni balik pada bumi. Ha ni balik pada bumi. Kami jadikan apa saja di atas muka bumi, apa dah? Tumbuh-tumbuhan, apa-apa sajalah. Semua itu adalah perhiasan untuk bumi, supaya bumi itu nampak cantik. Tapi tujuan sebenarnya apa dia? Linabluwahum, untuk kami menguji mereka. Sama, ayyuhum ahsanu amala. Kenapa Allah jadikan bumi itu cantik, ada perhiasan? Kenapa? Yalah, kenapa bila ujian Allah buat cantik? Apa dia? Sebab manusia, nafsu manusia suka yang cantik. Kalau Allah jadikan semua buruk, pokok pun buruk, binatang pun buruk, kita pun tak ada cabaran. Kenapa tak nak perempuan? Muka huduh. Kan? Jadi Allah sengaja jadi cantik supaya nak menguji kita. Sebab itulah bila habis ujian ni, Allah buat apa dengan bumi dan segala perhiasan. Allah ayat 8. Wa inna, sesungguhnya kami laja'iluna, kami jadikan ma'alaiha, apa di atas bumi ni, sa'i dan juruza, tanah tandus yang juruza kering kontang. Makna apa ni? Semua bumi perhiasan semua hancur. Sebab apa hancur? Sebab Allah cipta untuk menguji, dan tempoh ujian telah tamat. Bila dah tamat, Allah hancurkan. Kan? Tapi yang Allah hancur inilah yang manusia kejar. Betul tak? Ya Allah nak sedekah, ya Allah tak nak hancurkan, bahkan kekal. Yang tu manusia tak berlomba.
Okey. Jadi, setuju tak bahawa kehidupan kita adalah ujian? Setuju? Berapa lama? Berapa lama kita diuji? Ya? Sampai mati. Dalam satu hari berapa jam kita diuji? Sentiasa 24 jam. Tapi betul tak kita rasa 24 jam kita sedang diuji? Betul tak? Ada perasaan sedang diuji tu. Masa makan ada tak rasa? Ya Allah, engkau sedang menguji aku ni. Ada? Masa pergi shopping tu ada tak? Ya Allah, engkau sedang menguji aku ni. Aku kena beli yang engkau redha dan yang perlu je sebab engkau sedang menguji. Ada perasaan tu? Tak ada. Masa nak beli kereta dah ada sebuah kan? Nak beli kereta kedua, ada tak perasaan, ya Allah, engkau sedang menguji aku ni? Tak ada kan? Tak ada. Bila kita ada perasaan, Allah sedang menguji kita. Itu fahaman yang sesat. Fahaman yang sesat. Kenapa? Sebab dia hanya rasa diuji bila sedangkan Allah kata, kami cipta semua bumi dan langit untuk menguji kamu 24 jam. Jadi kita kena sentiasa rasa sama ada dapat nikmat ataupun musibah, kita sedang diuji. Perasaan tu kena ada 24 jam. Cuba buka surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ayat 15. Okey. Cuba kita terjemah. Fa ammal insan, adapun manusia, iza mabtalahu, apabila iza mabtalahu rabbuhu, apabila Tuhannya mengujinya. Ni manusia ni. Manusia, Allah nak bagi tu penyakit manusia. Apa penyakit ni? Bila Tuhan dia menguji ya, dan Allah bagi tu bentuk ujian ada dua. Satu, fa'akramahu. Ujian apa ni? Allah muliakan dia dan Allah bagi nikmat. Ni ujian nikmat. Ujian nikmat. Maka dia salah faham. Dia kata apa? Fayaqul dia berkata, Rabbi akramani. Tuhan muliakan aku. Tengok, dia salah faham. Kan? Bila Allah bagi sihat, dia kata apa? Alhamdulillah, Allah sayang pada aku. Sedangkan Allah kata apa di awal ni? Allah sedang menguji kamu dengan bagi nikmat. Nikmat sihat, nikmat kaya. Maka kegagalannya apa dia? Apa kegagalannya? Dia perasan dia adalah baik. Perasan dia mulia, perasan dia baik adalah salah. Yang betul apa? Yang betul perasaan apa? Allah sedang menguji aku. Allah nak tengok apa ni? Daripada ujian nikmat, Allah nak tengok apa? Akramani ke apa? Allah nak tengok syukur atau kufur. Dengan nikmat ni kamu guna tak untuk mentaati aku? Dengan nikmat ni kamu semakin rendah diri ataupun kamu kufur dan semakin sombong? Akramani itu sombonglah. Okey. Jadi bila kita sihat ataupun kaya, ada tak perasaan aku sedang diuji? Ada? Tak ada? Kalau tak ada, perasaan inilah akramani. Sebab tu bila kita sihat, kita tengok orang sakit, kita rasa kita bertuah ke dia bertuah? Kenapa kita yang bertuah? Tapi kita sedang diuji. Apa bertuahnya? Faham? Belum. Tak. Sekarang kita sihat, kita sedang diuji.
Tapi ujian kita bentuknya nikmat. Yang kita ziarah sakit, dia pun sudah diuji, tapi ujiannya dia diuji dengan sakit, dia sabar. Kita diuji dengan sihat, kita sombong. Siapa yang bertuah? Dia. Dengan dia sakit itu berzikir, subhanallah, subhanallah. Saya sejak sakit ini dapat hafal 3 surah pendek. Kita sihat dah 3 tahun, surah sama je 3 kul. Kan? Boleh faham? Jadi jangan salah faham. Bila kita kaya, jangan ada perasaan aku okey. Aku okey itulah akar mani. Kena ada rasa apa? Aku sedang diuji ni. Kekayaan ni aku guna untuk semakin mentaati Allah, untuk membantu agama Allah, ataupun untuk berseronok dan sombong. Okey. Yang kedua, bentuk ujian kedua, wa amma iza mabtalahu. Dan adapun apabila Allah juga mengujinya, ujian yang kedua. Ibtala, sama-sama ibtala. Dua-dua ujian, tapi yang berbezanya faqadara alaih. Allah ujian apa ni? Sempit. Qadara sempit rezeki. Sempit rezeki. Duit tak cukup, bayar sewa pun tak lepas, bayar kereta pun tak lepas. Maka apa pula sikap orang ni? Fa yaqulu rabbi ahanan, lawan akraman. Dia berkata, Tuhan aku tak suka pada aku. Juga gagal. Tapi orang beriman tak ada ni. Ini bukan sebab tu Allah kata insan, bukan orang beriman. Orang beriman sentiasa berjaya dalam ujian. Kalau Allah uji dengan nikmat, apa sikap orang beriman? Syukur. Syukur. Semakin taat. Maka Nabi kata syukur tu adalah baik. Bukan nikmat tu baik, tapi syukur tu. Bukan sihat baik. Sebab dia syukur baru dapat baik. Okey, bila diuji dengan kesusahan, orang beriman apa dia? Redha dan sabar. Redha dan sabar tu Nabi kata baik. Boleh? Jadi kita kena sentiasa merasai bahawa kita sedang diuji. Sekarang kita sedang diuji. Mengantuk ke fokus? Lepas ni kita diuji. Makan, ingat pada orang ke untuk dia aja. Jadi setiap benda, setiap saat kita sedang diuji. Balik rumah nanti sedang diuji lagi. Tidur awal ke, buka handphone lagi kan. Lepas tu nak baca doa ke tak. Sampai besok pun sama. Sebelum subuh diuji lagi, tersedar kan. Nak bangun ke tak, nak bangun ke tak. Jadi kita sedang diuji 24 jam. Sebab tu orang beriman, bila dia faham ni, dia faham dia diuji 24 jam, dia sentiasa berjaya dalam ujian. Susah pun dia boleh senyum. Sebab dia tahu dah, hidup adalah ujian. Tapi orang tak beriman, mindset dia apa dah? Sentiasa nak senang, sentiasa nak sihat, sentiasa nak mudah. Bila susah je, dia gagal. Dia tak boleh terima. Bila miskin je, tak boleh. Sebab mindset dia, matlamatnya nak senang, nak gembira. Okey, kemudian Allah kata apa? Wala in qulta. Kita sambung. Dan sekiranya qulta, kamu ni Nabi Muhammad, kamu berkata innakum sesungguhnya kamu mab'usuna akan di min ba'dil maut, dari selepas kematian. Allah kata kalau kamu Muhammad cerita pada orang musyrikin, cerita apa? Kamu ni
Lepas mati kamu akan dibangkit semula. Apa mereka jawab? La yaqulanna. Pasti allazina kafar, pasti berkata orang-orang kafir, in hadza, tidaklah ini apa dia? Balik pada apa dia? Kebangkitan. Ada orang mengatakan hazan ni balik pada ni, cerita bahawa lepas mati ada kebangkitan. Ataupun ada ulama mengatakan hazan ni ialah balik pada Al-Quran. Sebab yang banyak cerita pasal hari kebangkitan ialah Al-Quran. Maka orang kafir kata cerita pasal kebangkitan ni tidaklah melainkan sihir mubin yang nyata. Semuanya cerita sihir. Dia kenapa? Antara sebab orang musyrikin Mekah dan yang seumpamanya tidak percaya kepada hari kebangkitan. Apa dia antara sebabnya? Ataupun alasan mereka? Ada dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin kata apa? Wahya Ramim. Ingat ayat sebelum Wahya Ramim. Dia ambil tulang yang dah hancur, dia tunjuk depan Nabi Muhammad SAW. Tengok tulang ni dah hancur, maka bagaimana Allah boleh cipta semula tulang yang hancur dan cipta pula sama seperti sebelum orang tu mati? Tak masuk akal. Betul, tak masuk akal manusia. Tapi bagi Allah, kun fayakun. Dan ayat ni ada kaitan. Awal ayat ni Allah cerita pasal apa? Cerita pasal langit dan bumi. Tiba-tiba cerita pasal kebangkitan. Ada kaitan tak? Apa kaitannya? Kalau Allah boleh cipta sebesar langit tanpa ada apa-apa sebelum itu, maka susah tak untuk Allah menghidupkan kembali manusia yang sebenar pun dah ada pun. Betul? Kan manusia bila dah mati, dah hancur, ada tak sesuatu yang masih tak hancur? Apa dia? Ada panggil apa tu? Tulang sulbi. Yang saya tahu bukan tulang sulbi. Apa dia panggil bahasa Arab tu? Az-zanab. Tuhan tinggal tulang tu satu. Tulang ni memang tak hancur. Bila ditiup sangkakala yang kedua, Allah turunkan hujan. Hujan kena tulang tu, tumbuh balik badan manusia sama seperti sebelum dia mati. Bahkan orak jari pun sama. Jadi kalau Allah boleh cipta langit dan bumi daripada tidak ada apa-apa, maka nak cipta manusia kembali daripada tulang, kan, yang telah diciptakan, lagi mudah. Okey. Masa dah habis lah. Okey, kita baca sikit buku daripada buku Khulasatu Ta'zimil Ilmi. Simpulan yang ketiga, yang keempat kan? Kebesaran dan kemuliaan ilmu. Yang pertama kita dah belajar iaitu wajib bersihkan bekas untuk meletak ilmu iaitu hati. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, cara-cara untuk mendapat ilmu, iaitu bersungguh-sungguh mencari yang bermanfaat, meminta pertolongan Allah
dan tidak lemah, tidak cepat kecewa. Okey, yang keempat, iaitu mengarahkan tekad dan keazaman kita untuk menuntut ilmu kepada Al-Quran dan Sunnah. Mengarahkan ataupun memfokuskan tekad dan keazaman kita untuk belajar ilmu kepada Quran dan Sunnah. Kata penulis ni, sesungguhnya setiap ilmu yang bermanfaat sumbernya ialah tidak lain tidak bukan kalamullah, kata-kata Allah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ilmu yang lain tu, fiqh ke hadis ke tasawuf ke, semua ilmu lain adalah tabi', ikut je Quran dan Sunnah. Dan apa saja ilmu yang tak ada kaitan Quran dengan Sunnah, kalau kita tak tahu, tak memudaratkan. Betapa baiknya ucapan Iyad al-Yahsubi dalam kitabnya Al-Ilma. Ilmu itu pada dua pokok. Tidaklah zalim dalam ini kecuali penyesat daripada jalan yang terang dan pasti, iaitu ilmu kitab dan riwayat. Kitab itu ialah Al-Quran, riwayat ialah hadis yang tersambung daripada tabi'in dan para sahabat. Dan inilah ilmu para salaf. Semoga Allah merahmati mereka. Kemudian setelah mereka, maka semakin banyaklah pembicara yang tak bermanfaat. Selepas generasi salaf, banyak ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, datang daripada sumber-sumber yang bukan daripada Quran dan hadis. Sebab tu kalau kita tengok sirah kan, Nabi sampaikan apa hari pertama sampai Nabi wafat? Quran je. Quran. Bahkan sebab Al-Quran lah sahabat berubah daripada penyembah berhala, daripada akhlak yang buruk, daripada rasuah, daripada bunuh anak. Dengan Quran mereka berubah. Dan dengan Quran mereka berhijrah. Dengan Quran mereka berjihad. Dan kerana mereka korbankan segala-gala untuk menegakkan Al-Quran, Islam menjadi kuat. Berbeza sekarang. Sekarang banyak yang belajar tapi sumber utamanya bukan Quran. Kita tengoklah di mana-mana tadabbur Al-Quran bukan subjek utama. Betul. Di sekolah agama, di pondok, di pesantren, di universiti, subjek tadabbur Al-Quran bukan subjek teras. Dah terbalik dah. Sebab itulah yang boleh mengubah hati dan akhlak manusia, Quran. Sehingga Allah buat perumpamaan, kalau Quran turun pada gunung dan gunung tu boleh faham, gunung yang keras dan pejam boleh pecah. Sebab apa? Sebab Quran, bukan subjek lain. Tapi sekarang belajarlah berpuluh tahun, macam itulah dia. Cara berfikirnya, akhlaknya kadang-kadang jumud, kan? Kadang-kadang nampak macam orang tak belajar. Sama. Sebab sumber asalnya iaitu Al-Quran, mereka tak menghayati. Dan Allah sebut dalam surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Quran. Sifat Allah yang Maha Pemurah. Dalam surah Ar-Rahman banyak Allah sebut rahmatnya Allah kepada hamba-Nya dengan memberi berbagai nikmat. Matahari, bulan, tumbuh-tumbuhan. Tapi yang pertama Allah bagi tahu nikmat yang paling besar ialah 'allamal Quran. Lepas tu Allah kata apa? Khalaqal. Apa kaitan? 'Allamal Quran khalaqal insan. Yang mana dulu sepatut? Allah cipta manusia dulu, barulah Allah mengajar Al-Quran, ataupun mengajar Quran dulu, baru cipta manusia? Ha? Mana boleh mengajar Quran orang tak ada lagi? Ha? Apa dia? Tak, logiknya cipta manusia dulu baru ajar Al-Quran, ataupun ajar dulu baru cipta manusia. Tapi kalau ikut ayat tu Allah sebut yang mana dahulu?
Allamal Quran dulu baru khalaqal. Kenapa? Sebenarnya Allah sebut tu Allamal Quran dahulu. Allah bukan nak sebut ikut tertib. Tak. Allah nak bagi tahu. Lepas ni aku nak bagi tahu, aku nak cipta manusia. Tapi sebelum aku nak bagi tahu aku nak cipta manusia, aku nak bagi tahu matlamat tujuan aku cipta manusia supaya mereka belajar Al-Quran. Ini tujuan aku nak cipta ni. Kalau kamu tak belajar Quran, kamu bukan manusia. Tujuan ciptaan kamu tak tercapai. Maka Allah sebut matlamat dulu, Allamal Quran. Barulah kamu jadi manusia. Kalau kamu tak Allamal Quran, kamu jadi ulaika kal an'am bal hum adallu. Kan? Jadi alhamdulillah, beza tak kita belajar? Kita mungkin dah belajar banyak subjek-subjek agama yang lain. Mungkin dah lama 10 tahun, 20 tahun dengan kita baru belajar tadabbur Al-Quran. Beza tak kesannya? Kenapa beza? Sebab Al-Quran kalamullah, kata-kata Allah. Kalau belajar subjek lain, dia biasa dah banyak daripada kata-kata manusia. Kesannya tak sehebat kata-kata Allah. Yang tu ya, jin bila dengar kata-kata Allah, walaupun mereka asalnya kafir, terus mereka kata apa? Sami'na Qur'anan ajaba. Satu benda yang luar biasa, sebab dia kata-kata daripada pencipta manusia. Jadi kata penulis ni, simpulan yang keempat, sumber ilmu yang wajib kita belajar, sumbernya ialah Quran dan hadis. Yang lain tu hanya ikut je. Ikut. Okey, cukup Kita tutup dengan membaca. InsyaAllah kita jumpa pagi besok kelas hadis Arba'in dengan Ustaz Usamah. Kemudian malam kita sambung kelas tadabbur surah Hud. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم